Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan juga relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sama-sama berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu, seorang melalui kemudahan Skype dan seorang lagi insya-Allah akan kita hubungi melalui kemudahan telefon. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah pemulih, fasa pemulihan negara. Dan tetamu yang akan kita hubungi merupakan dua anak muda sebenarnya, dan kedua-dua mereka adalah merupakan penganalisis kanan di Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ataupun ISIS Malaysia. Hello Mr. Kelvin. Hai Encik Syukari. Hey, how are you? Dengar? dengar. Hai, good. Okey, apa ni Kelvin, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini ya. Dan kita memilih satu topik yang sebenarnya menjadi perbincangan dan juga perhatian rakyat Malaysia ketika ini, iaitu tentang fasa pemulihan negara. Tetapi ialah secara peribadinya Kelvin, apakah anda merasa optimis tentang pemulih itu sendiri seperti apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Silakan Kelvin. Bagi saya, pakej perlindungan rakyat pemulih merupakan titik permulaan yang cukup baik dan satu langkah ke arah yang betul. So, bantuan yang akan dilaksanakan, terutamanya bantuan langsung, seperti bantuan khas COVID dan bantuan geran khas prihatin, merupakan langkah yang bakal memberi sedikit ruang bernafas kepada berjuta-juta isi rumah kerja yang terjejas oleh lockdown PKP. Namun begitu, saya memandangkan keadaan ekonomi yang mencabar dan krisis COVID ini yang merupakan krisis yang paling teruk yang pernah dialami Malaysia dalam beberapa dekad ini. So, saya rasa jumlah bantuan pakej pemulihan mungkin tidak cukup untuk melindungi kebajikan dan kelangsungan rakyat dalam bulan yang akan datang. Khususnya kerana kawalan pergerakan yang ketat baru dilaksanakan di sebahagian besar Lembah Kelang lah. So, because dari anggaran saya, daripada 150 bilion ringgit yang diumumkan di bawah pemulih, hanya 7% daripada 150 bilion itu merupakan suntikan atau rangsangan fiskal lah, iaitu 10 bilion ringgit. Dan bakinya terdiri daripada langkah bukan fiskal atau disebutkan kuasi fiskal. So, bezanya, kalau boleh, suntikan fiskal merupakan pembelanjaan daripada kerajaan pusat, contohnya bantuan langsung seperti bantuan prihatin dan lain-lain. Dan langkah fiskal seperti ini boleh dikatakan roughly lebih efektif dalam melindungi kebajikan rakyat serta merangsangkan ekonomi negara berbanding dengan langkah bukan fiskal seperti moratorium pinjaman, seperti langkah berkenaan dengan EPF, iLestari, iSINA dan lain-lain. So the main thing khususnya, bantuan langsung tunai adalah antara bentuk bantuan yang paling cepat sampai ke tangan rakyat dan paling efektif untuk membantu golongan berpendapatan rendah atau golongan rentan. So, kembali kepada soalan Encik, saya optimis bahawa banyak lagi bantuan dan rangsangan fiskal bakal dilaksanakan di masa depan. Secara jujur juga Kelvin, saya juga nak dapat pandangan anda lah. Ada yang mengatakan bahawa mungkin daripada apa yang anda sebut itu, apakah anda merasakan bahawa mungkin pemulih ketika ini mungkin belum lagi dapat sebenarnya menghidupkan ekonomi yang kita harapkan seperti apa yang berlaku sebelum COVID-19. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan melalui apa yang anda sebut tadi juga, iaitu tentang pemulih itu sendiri, apakah ada yang mengatakan bahawa hanya sekadar untuk membantu apa yang terdaya dan hanya sebagai penyedap rasa sebenarnya kepada situasi yang sedang dialami oleh mereka yang terlibat dalam ekonomi ketika ini? So, I think yang penting, banyak yang bakal mengubah lagi lah dari sudut ekonomi dan banyak yang tidak tertentu juga dari sudut kesihatan, especially mengenai vaccination atau program imunisasi COVID-19 kebangsaan. So, sebagai contoh, tahun lalu setelah kita berjaya mengatasi gelombang pertama COVID-19 dan kerajaan melaksanakan pakej prihatin tahun lalu lah,
Ada banyak yang berpendapat bahawa wabak tersebut telah dikalahkan dan ekonomi Malaysia kini dalam fasa pemulihan yang akan berjalan lancar. Tapi realitinya terdapat peningkatan kes COVID yang berulang di Malaysia seperti yang kita hadapi sekarang, dan varian baru yang lebih bahaya muncul setiap beberapa bulan. So oleh itu yang penting untuk saya adalah rangsangan fiskal dan bantuan kerajaan responsif dan stable pada masa yang sama. So saya berpendapat bahawa kita perlu mengukuhkan jaring keselamatan sosial yang sedia ada, iaitu EPF, sistem insurans pekerja atau SIP dan Perkeso, untuk memperluaskan liputannya, mengurangkan bilangan rakyat yang ketinggalan atau terpinggir, dan mempermudahkan proses memohon bantuan kebajikan lah. So selain itu, bantuan tambahan kecemasan seperti bantuan tambahan BPN, Bantuan Prihatin Nasional atau Bantuan Prihatin Rakyat, dan bantuan tambahan SIP yang diumumkan dalam pakej pemulihan dan prihatin, boleh pada pandangan saya dibuat secara automatik, yang bergantung kepada keadaan ekonomi. So contohnya, tambahan bantuan BPR 100 setiap bulan selagi kadar pengangguran lebih tinggi daripada 4%. Ini contoh hipotetikal lah. So dengan ini, saya rasa bantuan kerajaan secara automatik akan lebih stable dan lebih responsif. So stable kerana program bantuan akan sentiasa ada dan sentiasa sepadan dengan penaik. So rakyat tidak perlu menunggu pengumuman pakej atau menunggu bantuan tambahan. So, sistem jaring sosial yang akan meningkat daya tahan atau resilience rakyat kepada orang kejutan ekonomi lah. Okey, saya akan kembali semula kepada Kelvin sebentar lagi kerana kita juga akan menghubungi seorang lagi tetamu, iaitu yang berbahagia, Encik Haris Zainul. Mungkin Haris juga ada pandangan yang tersendiri. Assalamualaikum Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Haris, kita nak berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ini, dan mungkin Haris juga dapat mendengar apa yang telah pun disebut oleh Kelvin daripada persoalan-persoalan yang saya bangkitkan. Tetapi isu yang penting di sini barangkali Haris ialah cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan, terutamanya disebabkan oleh COVID-19, disebabkan oleh PKP, dan sekarang ini kalau di Selangor dah ada PKPD, ialah untuk mengimbangi apa yang dipanggil sebagai kesihatan, aspek kesihatan rakyat dan juga cabaran ekonomi ekoran daripada COVID-19 ini. Jadi apakah, bagaimana anda melihat bagaimana nak mewujudkan keseimbangan ini? Apakah anda melihat bahawa pemulih dan juga plan pemulihan negara yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu mungkin sekurang-kurangnya memberi ampungan yang cukup menarik dalam persoalan ini sebenarnya, Haris? Saya rasa Kelvin tadi dah tetap sebut pasal ekonomi rakyat. Jadi kalau boleh saya ingin mengambil kesempatan nak menarik perhatian pada satu masalah yang saya rasa kita sedar tapi mungkin tak berapa menumpukan perhatian pada masalah ini, iaitu masalah kesihatan mental yang sedang dialami oleh rakyat jelata. Memang betul apa yang katakan yang bahawa masalah ini sangat teruk, dan saya rasa kita harus menitik beratkanlah benda ni, terutamanya daripada pihak kerajaan. Saya setuju 100%. Saya nak quotelah beberapa statistik daripada PDRM di sini, di mana secara purata terdapat lebih kurang 2 kes bunuh diri setiap tahun pada tahun 2021. Ini menunjukkan pada pendapat saya betapa periknya situasi yang dihadapi setengah golongan masyarakat sekarang. Jadi saya rasa kita memang harus lihat pada punca, kalau kita nak menyelesaikan masalah ini, kita harus melihat punca-punca tekanan mental dan menyelesaikan punca-punca tersebut. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh. Apa yang telah dimaklumkan kepada saya oleh pengamal kesihatan mental adalah ramai pesakit mereka ni, mereka rasa tertekan kerana kekurangan kewangan. Mungkin pesakit tersebut telah hilang kerja ataupun kekurangan wang dan sebagainya. Jadi penyelesaiannya di sini juga harus datang daripada sudut ekonomi dan bukan terhad saja pada bantuan kaunseling, sebab
Apa yang diberitahu pada saya sangat meruncingkan, di mana ada pesakit yang dapat kaunseling pada 11 pagi, tapi pada waktu malam pesakit tu terpaksa tidur dalam keadaan lapar. Jadi tekanan mental pesakit tu meningkat balik. Jadi saya rasa untuk menangani masalah ni memang kita perlukan approach daripada pelbagai sudut lah, multi-sectoral approach untuk menangani dan menyelesaikan daripada punca-punca masalah ini. Okey, saya suka bila Haris sebut tentang isu yang mungkin tak banyak orang sebut, iaitu kesihatan mental rakyat yang memang mungkin berada pada satu kedudukan yang perlu diberi perhatian yang serius sebenarnya. Dan anda juga menyentuh tentang approach yang mungkin boleh dilakukan oleh semua pihak, termasuklah kerajaan dalam usaha untuk membantu golongan ini. Approach bagaimanakah sebenarnya dari pemikiran Haris sendiri yang barangkali boleh memberikan sedikit sokongan kepada mereka yang sedang menghadapi masalah ini sebenarnya, Haris? Okey, kalau saya boleh mencadangkan dua perkara. Pertama adalah untuk kita mempertingkatkan lagi kempen-kempen kesedaran tentang kepentingan kesihatan mental. Ini kerana awareness ataupun kesedaran tentang kesihatan mental ini memang wujud di Malaysia, tapi mungkin kurang mendapat perhatian yang meluas selama ini. Kerajaan ada menyediakan perkhidmatan kaunseling dan sebagainya, tapi mungkin ada ruang di situ untuk penambahbaikan, sama ada dari segi resources ataupun lain-lain yang untuk mentambahkan lagi lah resources untuk perkhidmatan tersebut. Selain itu, saya rasa ada juga ruang untuk menambahkan peruntukan bagi perkhidmatan kesihatan mental dengan melibatkan kerjasama pelbagai pemegang taruh seperti badan bukan kerajaan ataupun NGO yang saya sudah nampak melakukan banyak inisiatif untuk menangani masalah ini. Okey, Haris dan juga Calvin, menarik sebenarnya perbincangan kita ini, tetapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan kita harap Haris dan juga Calvin jangan ke mana-mana, dan anda juga yang sedang menonton program ini juga tentunya jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang fasa pemulihan negara, dan kita masih lagi bersama dengan dua anak muda dari Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ataupun ISIS Malaysia, Saudara Haris Zainul dan juga Saudara Calvin Cheng. Baik, terus juga soalan ini saya tujukan kepada Haris. Ini pun menarik juga, Haris, ya. Kalau kita lihat daripada apa yang dibentangkan dalam plan pemulihan negara ataupun PPN, Haris, ya, ada perkara yang memberi penekanan ialah tentang pemulihan sektor fasa pemulihan sektor kesihatan dan juga pembukaan sektor ekonomi serta sosial, dan tiga indikator sebenarnya digunakan sebagai penanda aras kepada peralihan fasa dalam PPN, iaitu yang pertama bilangan jangkitan harian COVID-19, yang kedua kadar penggunaan katil di ICU, dan kemudiannya juga yang ketiga ialah peratus penerimaan vaksin. Jadi jika kita amati ketiga-tiga indikator ini, ianya terarah kepada aspek kesihatan sebenarnya. Tapi umum mengetahui bahawa keseimbangan perlu diwujudkan di antara kesihatan dan juga ekonomi. Jadi apakah anda melihat ini juga mungkin akan memberi sedikit kesukaran sebenarnya nak memulihkan ekonomi pada satu masa yang sama juga untuk menjaga kesihatan rakyat? Haris. Okey, terima kasih Encik Syikawi. Soalan yang saya rasa memang agak susah lah nak jawab. Saya rasa keseimbangan tu memang penting, dan indikator-indikator yang diulas oleh Encik Syikawi tadi memanglah bertujuan ataupun bertumpu lebih kepada untuk memberi gambaran keadaan semasa institusi kesihatan awam kita. Tapi pada masa yang sama memang pun keadaan ekonomi yang meruncing sudah semestinya merisaukan. Namun krisis kesihatan perlu ditangani dengan sebaik mungkin bagi mengelakkan kesan yang lebih besar kepada kesemua sektor ekonomi bagi jangka masa panjang. Di sini memang tak dinafikan PPN sebenarnya juga perlu membentangkan tindakan susulan mempaksikan ekonomi seperti yang telah
diulas oleh Kelvin tadi, tapi pengekangan penularan wabak yang berterusan juga dapat membantu sebenarnya dalam mempercepatkan pemulihan itu sendiri. Dan atas sebab itu, saya rasa walaupun penanda aras PPN boleh dilihat sebagai tidak seimbang dan lebih bertumpu kepada sektor kesihatan, ianya bagi saya bukan satu masalah. Ini kerana keutuhan institusi kesihatan awam itu kita perlu titik beratkan. Kita tidak mahu berlaku satu situasi di mana institusi kesihatan awam kita tidak mampu bertahan dengan jumlah kes harian COVID-19 yang tinggi. Kita sudah lihat, Encik Sekawi, apa yang akan berlaku jika institusi kewangan, institusi kesihatan awam tak mampu bertahan ataupun lumpuh kerana jumlah kes harian yang tinggi seperti apa yang berlaku di negara India baru-baru ini, di mana penduduknya terpaksa mencari bekalan oksigen sendiri, kena merayu untuk dibenarkan masuk ke ward ICU dan sebagainya. Jadi sekali lagi, walaupun penanda aras PPN lebih bertumpu pada sektor kesihatan, pada pendapat saya ini bukan satu masalah. Dapat pandangan daripada Mr. Kelvin sendirilah. Banyak juga pandangan yang dilontarkan Kelvin dalam media sosial, apatah lagi pelbagai pandangan dan juga pandangan yang dilontarkan oleh pelbagai pihak. Tetapi barangkali Kelvin, ada juga yang mengatakan bahawa yang beranggapan bahawa pemain-pemain ekonomi ini kadang-kadang lebih ramai yang mengkritik dengan apa juga langkah dan tindakan yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi apakah anda juga melihat bahawa ini berlaku sebenarnya dan apakah ianya adil kepada apa yang ingin dilakukan oleh kerajaan untuk membantu rakyat dan juga negara? Barangkali pandangan Kelvin. Terima kasih Encik Sekawi. So, saya memang lebih menumpu perhatian dan kajian kepada indikator ekonomi lah. So, saya bukan expert sentiment analysis dan tidak pernah buat tinjauan pendapat. Ya. Tapi secara amnya, saya rasa kritikan terhadap kerajaan kebanyakan disebabkan persepsi kelambatan atau kekurangan proaktif kerajaan untuk mengumumkan langkah-langkah bantuan dan rangsangan ekonomi apabila kes COVID meningkat secara mendadak dan apabila kawalan penggerakan diketatkanlah. So sebahagian daripada persepsi ini mungkin kerana kekurangan komunikasi dan panduan yang koheren untuk masa depan. So mungkin juga ada lapisan rakyat yang ditinggalkan, yang dipinggir dan berasa kurang yakin kepada masa depan. So ada juga pihak yang berpandangan kerangka dan mekanisme pelaksanaan tidak menyeluruh dan sebahagian besar inisiatif diumumkan bersifat sementara dan bukan berterusan lah. Okay. So bagai pandangan saya pula, dasar yang diumumkan daripada perspektif pembuat dasar secara asasnya baik, khususnya bantuan langsung tunai tanpa syarat seperti bantuan prihatin rakyat BPR dan bantuan pekerja seperti yang diumumkan bahawa subsidi upah rakyat dan sistem insurans pekerja. Walau bagaimanapun, memandang keadaan ekonomi yang semakin mencabar dan memandang kesan pandemik yang ketara terhadap golongan pekerja rentan seperti pekerja wanita, pekerja muda dan pekerja yang kurang berpendidikan. Saya terus berulang lagi pandangan saya bahawa saiz bantuan fiskal perlu ditingkatkan dengan segeralah dan bantuan atau pakej rangsangan ekonomi mesti lebih tertumpu kepada menyokong kebajikan rakyat jelata dengan tindakan fiskal yang menyeluruh lah. So saya ulang lagi untuk masa depan perbelanjaan untuk memperkukuhkan jaring keselamatan sosial kita dan meningkatkan kualiti infrastruktur negara kita akan membawa faedah yang besar lah. Okey, menarik. Okey, masa semakin suntuk sebenarnya Haris, tapi saya juga nak dapat pandangan anda berkaitan satu lagi isu yang cukup penting sebenarnya. Kalau kita lihat bahawa pengumuman ataupun kerajaan telah pun mengambil keputusan Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang dan Perlis dikatakan telah pun memenuhi semua nilai ambang untuk beralih ke fasa kedua PPN berkuat kuasa hari ini. Jadi adakah ini anda melihat sebagai satu keadaan yang selamat untuk menggambarkan perihal kesihatan dan ekonomi di negeri-negeri berkenaan? Sekawi, saya rasa ini tak berapa tepat untuk melihat perkembangan ini dari segi selamat
atau tidak. Okey. Pada pendapat saya, selama berlangsungnya pandemik COVID-19 ni sejak bulan Mac tahun lepas, kita memang tak akan betul-betul 100% selamat. We will never be 100% safe. Tapi saya rasa kita harus melihat perkembangan ini dari segi sama ada ianya seselamat boleh atau seselamat mungkin, or as safe as possible atau tidak. Dan di sinilah kita boleh melihat indikator-indikator yang dijadikan penanda arah bagi pealihan pasar PPN. Okey. Sebagai contoh, indikator pertama mengenai bilangan jangkitan harian COVID-19 yang memberi gambaran mengenai status penularan COVID-19 di negeri itu sama ada teruk atau tidak. Salah satu lagi indikator jumlah penggunaan katil ICU yang untuk saya memberi gambaran mengenai dua perkara. Pertama, jumlah kes serius COVID-19 di negeri tersebut. Yang kedua, yang mungkin lebih penting, sama ada sistem kesihatan awam di negeri tersebut mampu bertahan atau tidak jika bilangan kes harian COVID-19 menaik. Ya. Indikator ketiga pula adalah jumlah penduduk yang telah mendapat vaksin. Kita sedia maklum yang vaksin yang telah diluluskan oleh KKM memang sangat efektif untuk mengurangkan simptom COVID-19. Ya. Jadi dengan peningkatan kadar pemberian vaksin di mana-mana negeri, ini akan secara langsung meringankan beban kepada sistem kesihatan awam. Tapi sekali saya ditambah, apa yang agak menarik pagi tadi adalah beberapa kicauan di laman Twitter yang agak mempertikaikanlah keputusan untuk negeri Pahang beralih ke fasa kedua sebab nilai keboleh jangkitan ataupun R0 3 masih di paras yang agak tinggi, 1.25 kalau tak silap saya. Di sini ada dua perkara yang saya nak sentuh. Pertama adalah jika nilai keboleh jangkitan ini tidak menurun dengan kadar segera, ia akan menimbulkan persoalan beberapa lama akan negeri tersebut berada dalam fasa kedua PPN sebelum beralih balik pada fasa pertama. Yang kedua adalah jika kadar pemberian vaksin di negeri tersebut negeri Pahang dapat ditingkatkan dengan pantas, maka terdapat kemungkinan bahawa penularan wabak COVID-19 di negeri Pahang itu boleh dikawal, dan ini tidak akan menjadi satu masalah jika negeri Pahang beralih pada fasa kedua. Tapi apa-apa pun kita harus ingat bahawa kesemua negeri ini, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Perlis dan kotak siap saya juga Pulau Pinang yang baru diumumkan sebelum waktu maghrib tadi, merupakan negeri-negeri terawal yang akan beralih pada fasa kedua PPN. Dan saya rasa kita akan melalui satu proses trial and error di mana apa-apa kekurangan atau ketidaksesuaian boleh diperbaiki bergerak ke hadapan. Okey. Satu soalan yang terakhir sekarang ini kepada Calvin. Calvin, we have only about 1 minute to go. Jadi serengkas-ringkasnya lah daripada anda, Calvin. Kita tahu pemulihan sebenar mungkin akan mengambil masa yang agak lama sebenarnya. Tapi apakah anda melihat bahawa apabila sektor ekonomi kembali beroperasi, terutamanya apabila negeri-negeri tersebut sudah pun masuk ke ambang yang ataupun ke fasa yang kedua PPN, apakah anda melihat bahawa ianya akan menunjukkan satu proses pemulihan tetapi pada masa yang sama juga memberi risiko kepada krisis kesihatan itu? Pandangan saudara di penghujung ini. Menurut pandangan saya, pemulihan sebenar yang Encik Kawi sebut sangat bergantung kepada perkembangan di sektor kesihatan lah. Seperti kadar vaksinasi, bilangan kes COVID. So selagi bilangan kes COVID tinggi dan persepsi risiko tinggi, perbelanjaan pengguna akan dibendung lah, dan pengeluaran dan pendapatan akan terus terjejas. So dalam kata lain, kesihatan awam adalah prasyarat untuk kegiatan ekonomi. Namun saya ingin menekankan bahawa tidak ada trade-off yang jelas dan automatik antara matlamat memelihara ekonomi dan menyelamatkan nyawa lah. So seperti yang sering kita dengar kan, kata semestinya kalau kita fokus kepada menurunkan bilangan kes COVID, then ekonomi negara mesti jatuh kan. So bagi saya trade-off ini bukan pastilah, bukan automatik, dan sebenarnya ada kemungkinan untuk menyelamatkan kedua-dua sekali dengan rangsangan fiskal serta bantuan rakyat yang kuat dan responsif. Dan sebaliknya juga ada kemungkinan gagal mencapai kedua-duanya seperti yang
yang mungkin berlaku beberapa minggu lalu lah di Demak Kelang. Okay, thank you very much Abang ni Mr. Calvin Cheng, dan tinggi-tinggi terima kasih juga kepada saudara Harizano kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan barangkali lebih menarik sekiranya kedua-dua tetamu ini dapat berada bersama saya di studio, kerana sebenarnya banyak lagi isu-isu yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda berdua, tetapi apa yang anda sumbangkan setakat ini sesungguhnya telah memberikan sedikit gambaran yang lebih jelas tentang kedudukan semasa bila kita bercakap tentang fasa pemulihan negara. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Kita belum menang sebenarnya, jadi patuhilah segala SOP yang telah pun ditetapkan. Kita jaga keluarga kita, dan penting juga sebenarnya kita jaga negara kita. Jumpa lagi.